Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Intan dalam kelas Expert Science bagi tahun 2021. Okey, untuk Sains KSSM tingkatan 5 ni semuanya kebanyakannya tajuk-tajuk baru daripada tajuk KBSM. Jadi untuk bab 1, tajuk mikroorganisma. Dengan tagline yang sama, Ayuh bangkit, percaya diri, berjaya pasti. Jom kita mulakan kelas kita. Okey, cuba kamu lihat gambar ni. Kamu tahu tak ini gambar apa? Adakah ia sejenis mikroorganisma? Jadi, dalam situasi sekarang ni, mesti kamu tahu kan apa gambar ni? Ya, betul. Ini adalah gambar virus corona. Disebabkan virus corona ni lah kita belajar online sekarang kan? Tapi persoalannya, adakah ia sejenis mikroorganisma? Kita nak tahu, kita tengok next slide. Okey, apakah mikroorganisma? Sebelum tu, kita kena tahu dahulu apakah maksud mikroorganisma. Mikroorganisma ni adalah hidupan seni yang tak dapat dilihat oleh mata kasar dan hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sebab itulah kita panggil dia mikroorganisma. Sebab dia sejenis organisma yang mikro, yang sangat kecil. Okey, selain daripada mikroorganisma, kamu juga kena tahu tentang flora normal. Flora normal ni adalah mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan ia tidak menyebabkan penyakit. Ya ke tak menyebabkan penyakit? Kita tengok Contohnya yang tak menyebabkan penyakit tadi, contohnya adalah Lactobacillus ataupun Streptococcus, di mana ia adalah spesies yang berada di dalam badan manusia dan ia tidak menyebabkan penyakit. Selain daripada itu juga, ada juga spesies-spesies yang lain. Contohnya Staphylococcus, Streptococcus yang berada pada salur pernafasan kita. Yang berada pada kulit pula adalah Staphylococcus Corynebacterium spesies yang berada pada kulit. Dan berada pada usus kecil adalah Escherichia coli, Lactobacillus dan Streptococcus spesies. Banyak kan spesies-spesies mikroorganisma yang ada dalam badan kita yang dikatakan tidak menyebabkan penyakit. Tapi tak semua tahu. Okey, kita lihat pula pada jenis mikroorganisma. Gambar-gambar yang saya tunjukkan di sebelah kiri dan sebelah kanan ni adalah jenis-jenis mikroorganisma yang kita kena tahu. Okey, jenis mikroorganisma ada 5. Yang pertama, fungi ataupun kulat. Ataupun kita panggil kulat lah. Yang kedua, alga. Yang ketiga, protozoa. Yang keempat, bakteria. Dan yang kelima, virus. Dalam gambar semua-semua ni, agak-agak kamulah yang mana satu fungi, yang mana satu alga, virus, bakteria dan protozoa. Jom kita kenali gambar satu persatu. Ini adalah contoh mikroorganisma yang saya sebutkan tadi. Okey, untuk gambar bergerak yang pertama, cuba lihat gambar mana yang bergerak. Okey, gambar yang pertama ada benda yang berwarna hijau di atas tapak tangan. So, itu adalah dalam kumpulan alga. Gambar yang kedua, gambar yang bergerak sebelah kiri itu adalah gambar virus. Virus apa? Virus corona ke? Tak, ini adalah virus HIV. Bentuk dia lebih kurang sama dengan virus corona. Kita lihat gambar bergerak yang ketiga. Okey, gambar bergerak yang ketiga adalah bakteria yang awak nampak bentuk macam rod, ada bulu-bulu. Itu adalah bakteria. Seterusnya, okey, gambar yang bergerak dekat atas sebelah kanan tu, itu adalah agak-agak awak apa dia yang bentuk macam cendawan, macam kulat. Ya, itu adalah fungi ataupun kulat. Dan yang gambar yang terakhir adalah, ini adalah gambar protozoa.
Okey, kita pergi kepada cara pengelasan mikroorganisma. Macam manusia juga, kita pun dikelaskan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Jadi, pengelasan tu mesti berdasarkan sesuatu perkara ataupun beberapa aspek. Sama juga dengan mikroorganisma. Ia dikelaskan dengan aspek-aspek yang tertentu. Contohnya, pengelasan dari segi saiz. Yang kedua, dari segi habitat. Yang ketiga, dari segi rupa bentuk. Yang keempat, dari segi nutrisi. Yang kelima, dari segi struktur. Dan yang keenam, dari segi cara pembiakan. Disebabkan mikroorganisma sama seperti kita, dia adalah organisma. Jadi, dia punya habitat, rupa bentuk, nutrisi, struktur dan cara pembiakan yang berbeza tu menyebabkan dia dikelaskan dalam kumpulan yang berbeza seperti 5 kumpulan tadi. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Gambar ni menunjukkan dekat kawasan kelapa sawit yang ada kulat-kulat ataupun cendawan yang awak nampak kan. Okey, kita lihat bagaimana dia dikelaskan. Ada 5 cara pengelasan yang mengelaskan ia dalam kumpulan kulat. Okey, dari segi kamu lihat 5 penerangan ni, agak-agak dalam 5 penerangan tu boleh tak kamu agak? Ia dalam aspek pengelasan yang mana? Okey, cuba kita tengok. Mikroskopik. Di mana mikroskopik ini maksudnya ia boleh dilihat. Dan mikroskopik maksudnya ia tak boleh dilihat. Tapi dia boleh dilihat menggunakan mikroskop. That's why kita panggil mikroskopik. Sebab saiz dia yang sangat mikro. Di mana saiz dia adalah 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Bunyi macam besar 10 hingga 100. Tapi sebenarnya mikro. Dalam unit mikro. Mikro ni 10 kuasa negatif 6 tau. Okey, so dia sangat kecil. Dan ia wujud secara berkoloni atau berkumpulan. Jadi ini adalah dari segi aspek saiz. Yang kedua, dari segi aspek bentuk. Bentuk ada bentuk bagi unisel ia berbentuk sfera kecil dan bagi multisel ia dalam bentuk sporangium ataupun berbentuk sfera dan hifa. Di mana sfera ni berbentuk bulat dan hifa ni macam bentuk berbenang. Okey, yang ketiga dari segi nutrisi. Dari segi nutrisi ni adalah cara mikroorganisma itu mendapatkan makanan. Yang pertama, saprofit. Saprofit ni maksudnya ia mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati ataupun reput. Manakala parasit, ia mendapat nutrien daripada perumahnya di mana perumah ia akan menjejaskan ataupun memberi kesan yang buruk kepada perumah. Itu maksud parasit. Contohnya kalau awak menumpang dekat rumah orang, awak asyik makan je makanan dia. Awak asyik minta pertolongan dia je selalu. So awak akan digelar sebagai parasit. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya, habitat. Habitat tempat bahan reput. Sebab kita kata dia adalah saprofit, dia akan pergi pada tempat bahan reput, tinja, kulit haiwan ataupun makanan untuk dapatkan nutrisi dia. Dan kawasan yang gelap dan juga sangat lembap. Sebab itulah kalau awak tengok kulat dan juga cendawan ni berada di kawasan kayu-kayu yang reput. Dan kawasan yang lembap. Okey, cara pembiakan pula. Untuk unisel, pembiakan secara aset iaitu pertunasan. Okey, kalau awak pernah belajar dulu masa tingkatan 1 dan tingkatan 3, kita dah belajar tentang pertunasan. Pertunasan ni macam dia tumbuh pucuk baru lah. Bertunas. Okey, yang seterusnya dari sekiranya ia multisel, ia adalah pembiakan secara aset iaitu pertumbuhan spora. Dia ada sporangium lah maksudnya. Dan pembiakan secara set iaitu konjugasi. Okey, konjugasi ni macam nanti saya akan terangkan pada awak konjugasi tu macam mana ya. Sebab dia lebih dia lain sikit daripada yang lain.
Okey, kita lihatlah kulat. Okey, kulat ni dia macam berakar. Macam awak tengok dekat roti. Roti yang tamat tempoh tu cuba awak biarkan. Awak akan nampak ia macam berkulat warna kelabu tu kan. Sebenarnya dekat bawah dalam lapisan roti tu dia ada akar dia. Yang kita kata berbentuk hifa tadi. Okey. So kalau kita lihat kulat ni dia ada dua jenis. Kalau sebelah kiri ni gambar yeast kan. Yeast ni dia berbentuk sfera. Dan sebelah kanan muka yang ada pada roti tu itu berbentuk hifa, di mana ia berbentuk berbenang. Okey, kulat yang ada pada roti. Sebab itulah makanan roti awak tak boleh makan pada hari last, hari terakhir dia tamat tempoh, sebab ia sebenarnya dah tumbuh akar-akar spora dia tu, akar-akar kulat tu. So jangan makan Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, gambar yang seterusnya adalah gambar warna hijau macam ni adalah gambar apa? Gambar alga. So awak nampak kat sini alga ni dia duduk dekat permukaan air. Dan awak tengok sangat banyak kan? Okey, kita lihat pada penjelasannya. Okey, dari segi mikroskopik, dari segi saiz, ia bersaiz makroskopik, ada yang kita boleh lihat macam sekarang, dan juga mikroskopik yang saiz sangat kecil, iaitu 10 mikrometer ke 100 mikrometer. Dan ia wujud secara berkoloni atau berkumpulan. Sebab itulah kalau awak dapat lihat ia sangat banyak. Okey, seterusnya kita pergi kepada bentuk. Okey, bentuk sekiranya unisel ia berbentuk sfera kecil. Contohnya macam Chlamydomonas. Awak pernah belajar kan? Okey, nanti kalau ada gambar saya tunjukkan gambar. Okey, kemudian multisel dalam bentuk sporangium, iaitu berbentuk hifa yang dipanggil contohnya adalah Spirogyra. Spirogyra yang awak tengok bentuk macam sotong tu. Okey, yang kita pernah belajar sebelum ni. Okey, bagaimana pula cara dia mendapatkan nutrisi? Disebabkan ia berwarna hijau, jadi ia boleh menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Sebab organisma yang berwarna hijau, tumbuhan yang berwarna hijau ni, ia mengandungi klorofil. Okey, di mana dengan adanya kehadiran klorofil ni dia boleh membuat makanan sendiri. So dia perlukan juga cahaya matahari. Okey, soalan saya, kenapa alga ni terdapat di permukaan air, bukan di dasar air? Boleh tak fikir dengan penerangan saya tadi? Agak-agak boleh tak kamu fikir? So, soalan ni saya nak kamu jawab dalam sesi uji minda nanti. Okey, untuk habitat. Habitat, ia berada di kawasan air tawar, air masin dan tanah lembap. Dan juga terdapat pada kulit pokok yang menerima cahaya matahari. Ni pun hint juga untuk soalan tadi. Fikir tau. Okey, seterusnya, dari segi cara pembiakan, unisel ialah membiak secara aset, iaitu belahan dia-dua. Contohnya macam Chlamydomonas, ia secara belahan dia-dua. Belahan dia-dua ni senang je. Kalau awak tengok dalam pembiakan yang kita dah belajar masa tingkatan 1, dia menunjukkan satu organisma tu akan semakin berpecah kepada dua dan akhirnya menjadi dua organisma. Okey, dua sel lah. Okey, seterusnya multisel. Untuk multisel, pembiakan secara seks iaitu konjugasi. Contohnya adalah Spirogyra. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini adalah gambar alga. Okey, alga ni dia banyak bentuk dia, bentuk filamen macam ni kan. Spirogyra bentuk filamen, Chlamydomonas bentuk bulat, phytoplankton bentuk bujur, Leucococcus bentuk bulat. Okey, dan alga ni kalau awak dapat lihat, ini adalah sebelah kanan ni gambaran sebenar, sebelah kiri ni gambar kartun, sebelah kanan ni gambaran sebenar bentuk-bentuk yang saya cakap tadi, alga, Chlamydomonas, Spirogyra, phytoplankton dan juga Leucococcus. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, yang tadi ini gambar dia lebih kurang macam gambar bakteria kan, tapi dia banyak jenis protozoa pun. So ini adalah protozoa. Okey, protozoa. Kita lihat dari segi ciri-cirinya.
Okey, dari segi ciri-cirinya, dari aspek saiz, dia adalah bersaiz mikroskopik. Kalau tadi alga dan kulat, ada juga yang makroskopik, mana kita boleh lihat dengan mata kasar, tapi untuk protozoa dia mikroskopik, iaitu 5 mikrometer hingga 250 mikrometer, dan dia boleh dilihat di bawah mikroskop in low light, okey, cahaya yang rendah. Okey, wujud secara berkoloni dan berkumpulan. Bentuknya adalah berbentuk selipar, iaitu contohnya paramecium, dan ia tiada bentuk yang tetap. Ada juga yang tiada bentuk tetap, di mana ia berubah semasa bergerak. Contohnya macam ameba. Ameba kan bentuk dia tak tetap kan. Awak tengok macam bentuk sel yang saya tunjuk mula-mula tadi. Itu adalah gambar ameba. Gambar yang saya tunjuk mula-mula tadi. Gambar 5 kumpulan tadi tu kan. Okey, seterusnya dari segi nutrisi, ada yang menghasilkan makanan sendiri iaitu melalui fotosintesis, iaitu euglena. Sebab euglena ni, kalau tengok gambar euglena, dia berwarna hijau. Okey, dan juga ada juga yang parasit, di mana dia mendapatkan makanan melalui fagosintesis, iaitu contohnya adalah ameba. Fagositosis ni dia macam function dia tu macam kita nampak dia macam mempunyai kaki, sebab kaki dia yang akan melingkungi makanan dan dia tangkap makanan tu. Okey, nanti saya boleh tunjuk contoh kat awak. Okey, seterusnya dari segi habitat, air tawar. Habitat air tawar bagi paramecium, air tawar yang lain ameba, air tawar, air laut, tanah lembap dan juga pada perumah. Okey, seterusnya dari segi cara pembiakan adalah melalui belahan dia-dua. Yang saya sebut tadi, ameba adalah contoh belahan dia-dua yang berlaku. Dan selepas belahan dia-dua, dia akan membuat pembahagian sitoplasma, sebab dia kan berbelah dua. So, sama juga dengan paramecium, menggunakan kaedah yang sama. Belahan dia-dua diikuti dengan pembahagian sitoplasma. Okey, dan seterusnya dari segi pembiakan seks pun ada, iaitu secara konjugasi. Paramecium juga buat pembiakan secara seks. Okey, kita tengok contoh protozoa. Protozoa ni ni ameba. Yang nombor 3 ni adalah ameba. Bentuk tak tetap. Bentuk dia macam awak tumpahkan putih telur. Dia akan merebak merata-rata kan. Macam tu lah. Okey, seterusnya paramecium nombor 5 tu yang berbentuk selipar katanya tadi. Euglena nombor 7 yang saya cakap, bentuk macam selipar yang tajam muncung kat depan. Ada ekor dekat belakang. Euglena ni warna hijau. Okey, kemudian kita ada juga yang lain. Ciliata bentuk macam selipar juga. Flagellata bentuk macam selipar juga. Sporozoa bentuk lain sikit. Dan Rhizopoda bentuk macam bulat sikit. Okey, ni yang jarang lah kita dengar. Yang selalu Ciliata, paramecium, euglena dan juga ameba. Okey, seterusnya ni adalah gambar yang saya cakap bentuk tetap yang awak nampak bulu-bulu macam ni tak lain tak bukan adalah sejenis bakteria. Okey, saya kalau awak perasan lah nota saya ni ikut warna gambar dekat belakang. Kalau gambar bakteria kita warna pink, kita pilih warna pink. Okey, seterusnya kita tengok dari segi pengelasannya. Untuk mikroskopik, kalau awak perasan lah daripada yang saya ajar daripada mula-mula tadi, kulat, alga diikuti dengan protozoa sampailah ke bakteria ni, saiz dia makin kecil. Perasan tak? Kalau tadi 10 hingga apa tadi yang sebelum ni protozoa kan, hingga 250 mikrometer kan. Sekarang ni saiz dia lagi kecil. Mikroskopik 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer je. Sangat kecil dan dia boleh dilihat di bawah mikroskop. Dan dia ni high intensity of light. Kalau tadi dia perlukan low light je, yang ni high intensity of light. Okey, dari segi itu dari segi size. Kemudian dari segi bentuk dan structure. Okey, ia berbentuk macam-macam lah. Untuk bakteria ni bentuk dia macam-macam. Ada yang berbentuk sfera iaitu coccus, ada yang berbentuk pilin, spirilium. Kenapa pilin, spirilium? Senang nak ingat. Pilin ni berbentuk spiral. So contoh dia adalah spirilium. Okey, yang berbentuk rod adalah bacillus, yang macam saya tunjuk dekat belakang gambar tadi. Yang tu adalah gambar berbentuk rod. So itu adalah bacillus. Okey, dan juga berbentuk koma. Koma ni bentuk bulat, lepas tu dia macam ada track ekor dekat bawah kan. So itu contoh dia adalah vibrio.
Okey, bakteria Vibrio. Okey, seterusnya ia mempunyai bentuk yang tetap, dinding yang terdiri daripada asid amino dan polysaccharida dan bukan selulosa. Okey, dan dia mempunyai kapsul dan berambut halus iaitu dipanggil sebagai pili. Pili tu bukan pili pahit. Pili tu adalah nama bagi rambut halus yang terdapat di sekeliling. Yang saya kata bulu-bulu tu di sekeliling bakteria tu, dan juga ekor. Dia mempunyai ekor yang dipanggil sebagai flagellum. Okey, kenapa kita kata mempunyai kapsul? Okey, kalau awak perasan ubat yang kita makan kan kapsul, bentuk dia sama je, bentuk rod kan. So mempunyai bentuk yang tetap dengan adanya kapsul tu. Okey, seterusnya nutrisi. Okey, cara mendapatkan nutrisi ada yang menghasilkan makanan sendiri, ada yang parasit dan ada yang saprofit. So kamu dah tahu apa itu parasit, apa itu saprofit kan? Okey, dari segi habitat, dia terdapat di udara, air, tanah dan semua organisma serta bahan mereput. Kalau awak perasan, habitat bagi bakteria ni macam seolah-olah kat mana-mana pun dia ada. Kan? So, di mana-mana pun bakteria ni ada. Jadi, pengajarannya kena buat apa? So, awak kena jaga kebersihan. Okey, seterusnya, dari segi cara pembiakan, ia juga secara berlahan kedua diikuti pembahagian cytoplasma, contohnya paramecium dan juga ameba, dan pembiakan seks iaitu konjugasi. Contohnya adalah paramecium. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir. Sebelum tu saya nak tunjuk bentuk bakteria. Dalam banyak-banyak mikroorganisma yang saya ajar tadi, bakteria lah yang punya bentuk yang paling banyak. Kan, yang saya cakap tadi berbentuk pilin, spirilium, berbentuk koma, vibrio, berbentuk rod, bacillus, yang berbentuk sfera, kita ada streptococcus, micrococcus, diplococcus. Coccus ni awak ingat yang berbentuk sfera. Okey, seterusnya yang terakhir. Tengok gambar agak-agak tahu tak apa dia? Okey. Sesuailah dengan situasi pandemik COVID-19 kita ni. Inilah perkara mikroorganisma terakhir yang saya nak ajar awak hari ni, iaitu virus. Kumpulan virus. Tengoklah gambar-gambar virus ni pun dah buat kita rasa takut, scary dah. Okey, so kita lihat saiz dia semakin kecil lagi daripada yang tadi, iaitu mikroskopik, yang saiznya kurang dari 0.5 mikrometer, dan ia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Okey, dengar tu, maksudnya dia sangat kecil. Sebab itulah COVID-19 ni bahaya sekarang ni, sebabnya benda yang kita tak nampak. Okey, kesan je yang kita boleh rasa. Okey, seterusnya dari segi bentuk. Berbentuk sfera ada, berbentuk helix ada, berbentuk polyhedral ada, dan berbentuk kompleks. Kompleks ni nama pun kompleks, dia gabungan helix dan juga polyhedral. Macam mana bentuk dia, lepas ni saya tunjuk. Okey, so untuk awak perasan tak, untuk virus ni bentuk dia lain daripada yang sebelum-sebelum ni. Sebelum ni bentuk sfera lah, rod lah dan sebagainya. Dia bentuk helix polyhedral. Sebab tu dah kita tengok bentuk dia pun kita dah rasa takut dengan virus. Betul? Okey, so seterusnya pergi kepada struktur. Strukturnya adalah berbenang asid, di mana DNA dan juga RNA, di mana ia adalah deoksiribonukleik acid dan juga ribonukleik acid, dan ia dilindungi oleh kapsid. Kapsid ni adalah protein yang menentukan bentuk mikroorganisma tu sendiri. Macam saya cakap kapsul tadilah. Kalau awak buat kapsul bentuk star lah dia. Kalau awak buat kapsul bentuk rod lah dia. Yang biasa kita jumpa kapsul ni berbentuk rod, sebab rod ni mudah ditelan macam ubat tu kan. Okey, habitat di mana-mana sahaja. Dia lebih kurang bakteria jugalah. Tapi virus ni lagi bahaya, kat mana-mana pun, dekat dalam badan kita pun dia boleh serang kan, ada virus. Okey, cara pembiakan. Tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Bagaimana? Agak-agak awak macam mana maksud dia kata tak mempunyai ciri hidup di luar perumah? Maksudnya ia terus menjangkiti sel perumah, sama ada dia haiwan ataupun manusia ataupun tumbuhan. Yang tadi ciri hidup di luar perumah tu maksudnya dia tak macam yang lain. Yang lain kan bernafas,
berespirasi dan sebagainya. Dia lain sikit. Virus ni dia special sikit. Dan ia terus menjangkiti sel perumah sama ada haiwan, manusia atau tumbuhan. So, samalah macam situasi yang berlaku sekarang. Okey, jadi saya nak awak rehat dulu sebelum kita sambung ke bahagian yang seterusnya. Sekarang ni awak dah habis belajar tentang untuk bahagian 1 ni awak dah habis belajar tentang maksud mikroorganisma, pengelasan mikroorganisma dan juga cara pengelasan mikroorganisma. So, daripada aspek pengelasan tadi, awak dah belajar setiap ciri-ciri mikroorganisma. Jadi, untuk bahagian 1, awak dah kenali ke-5 jenis mikroorganisma. Okey, satu lagi saya nak tunjuk tentang virus. Okey, sorry saya ada tertinggal sikit tadi. Virus punya bentuk. Cuba awak tengok bentuk virus. Bentuk virus yang DNA sebelah kiri dekat atas ni. RNA sebelah kanan. Sebelah kanan di atas ni. So, bila dia envelope lagi, dia buat envelope lagi virus ni. So, bentuk dia akan jadi lebih kompleks lah. So, awak tengok dia ada yang virus berbentuk berudu iaitu bacteriophage. Dan juga berbentuk helix. Helix ni dia macam berputar memanjang macam tu. Okey, virus mozaik tembakau. Dia juga virus macam tu. Bentuk sfera. Poliomyelitis. Berbentuk sfera juga. AIDS. AIDS tu bentuk sfera. Jadi, kalau corona sekarang ni bentuk macam mana? Kumpulan mana? Cuba teka. Ya, ia adalah berbentuk sfera, bentuk bulat. Kemudian awak tengok ada yang macam terkeluar kat tepi tu kan. Dia virus AIDS, virus HIV, virus corona lebih kurang sama bentuk dia. Lebih kurang sama juga dengan influenza. Okey? Adenovirus dia lain sikit. Bentuk dia macam bentuk saya tengok dia teringat matematik. Bentuk macam objek yang macam tu lah. Macam mana dia macam virus corona ni juga ada terkeluar dekat tepi tu, tapi dia bentuk lain dekat dalam dia tu, bukan bentuk sfera. Okey, bentuk dia kompleks sikit lah. Okey, kemudian hepatitis B pun lebih kurang sama juga dengan HIV dan influenza dan juga AIDS tadi dengan corona. Cumanya dia yang terkeluar tu tak memanjang sangat. Kemudian Ebola virus bentuk macam cacing. Bacteriophage ni bentuk dia macam kaki spider. Okey, so sampai sini saja untuk bahagian 1. Kita akan sambung selepas ni untuk bahagian 2. See you.